Berita panas itu datang bagai kilat. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengumumkan bahawa semua 23 aktivis kemanusiaan Malaysia yang ditahan oleh pihak berkuasa Israel akhirnya telah dibebaskan. Suasana negara seakan terhenti seketika ketika pengumuman itu disiarkan, menciptakan detik penuh kelegaan dan rasa syukur yang tidak terungkap dengan kata-kata. Nama Sumud, yang sebelum ini hanya dikenali dalam kalangan sukarelawan kemanusiaan, kini menjadi simbol perjuangan, keberanian, dan keteguhan hati seluruh rakyat Malaysia. Peristiwa ini bermula dengan misi bersejarah. Kapal bantuan kemanusiaan yang dinamakan Sumud berlayar menuju Gaza, membawa harapan, doa, dan bekalan yang amat diperlukan oleh rakyat Palestin yang terkepung. Namun, perjalanan yang sepatutnya menjadi lambang solidariti umat manusia berubah menjadi mimpi ngeri apabila kapal tersebut dipintas dan aktivis di atasnya ditahan. Dunia dikejutkan dengan berita penahanan itu. Gambar-gambar sukarelawan Malaysia yang digari, wajah mereka penuh ketegangan dan ketidakpastian, beredar di media antarabangsa, menimbulkan gelombang simpati dan kemarahan. Selama berhari-hari, rakyat Malaysia hidup dalam kebimbangan. Setiap doa selepas solat, setiap kempen solidariti, dan setiap hantaran di media sosial dipenuhi harapan agar mereka segera dibebaskan. Di surau-surau kecil, di dataran kota, bahkan di ruang tamu keluarga biasa, doa untuk keselamatan mereka tidak pernah putus. Bayangkan keresahan seorang ibu di Kedah yang anaknya berada di atas kapal itu. Bayangkan hati seorang ayah di Johor yang menunggu kabar anaknya yang berangkat dengan niat tulus, tetapi kini tidak diketahui nasibnya. Komuniti antarabangsa turut memberi perhatian. Pertubuhan Hak Asasi Manusia, NGO Global, dan rakan-rakan diplomatik Malaysia menyuarakan desakan agar Israel melepaskan aktivis tanpa syarat. Namun, setiap jam yang berlalu terasa seperti setahun. Rakyat menahan nafas seakan-akan satu bangsa berdiri di tebing penantian. Ketegangan itu melahirkan semangat bersatu yang jarang terlihat. Di jalanan Kuala Lumpur, di kampung-kampung Sabah dan Sarawak, semua orang menantikan berita pembebasan itu. Lalu tibalah hari itu. Dengan nada penuh kelegaan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berdiri di hadapan media dan menyatakan, "Alhamdulillah, semua 23 wira kita telah selamat dibebaskan." Kata-kata itu disambut dengan air mata, pelukan, dan ucapan syukur dari segenap lapisan masyarakat. Ia bukan sekadar berita politik atau diplomasi. Ia adalah kisah kemanusiaan, kisah pengorbanan, kisah keberanian insan biasa yang sanggup mempertaruhkan nyawa demi menyuarakan keadilan untuk Palestin. Namun, meski berita gembira ini melegakan, bayang-bayang kegelisahan masih tersisa. Bagaimana mereka diperlakukan semasa dalam tahanan? Apa yang sebenarnya berlaku di balik jeriji penjara Israel? Adakah trauma itu akan membekas dalam jiwa mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar dalam benak masyarakat, meninggalkan ruang kosong yang belum terisi. Kisah Sumud kini bukan lagi sekadar perjalanan sebuah kapal, tetapi telah menjadi bab penting dalam sejarah solidariti Malaysia terhadap Palestin. Ia menorehkan luka, tetapi juga membangkitkan semangat. Dan di balik sorak-sorai kegembiraan pembebasan, ada satu kesunyian yang tidak terjawab. Apakah perjuangan ini hanya baru bermula? Latar belakang dan perjalanan kereta api Sumud. Kereta api Sumud disediakan bukan sahaja sebagai perjalanan, tetapi sebagai misi suci. Tujuan tunggalnya, untuk membawa barangan bantuan, ubat-ubatan, dan keperluan ke semenanjung Gaza, sebuah tanah yang kini diselubungi kegelapan sekatan dan peperangan. Dari kotak beras, tepung, kepada antibiotik, pembalut perubatan, semuanya dibalut dengan harapan, walau sekecil manapun, yang masih boleh menyelamatkan nyawa ribuan orang yang dalam kesusahan. Dalam kumpulan itu terdapat 23 aktivis Malaysia, masing-masing datang dari latar belakang berbeza,
tetapi berkongsi cita-cita yang sama. Ada artis yang biasa dengan perhatian umum, tetapi kini memilih cahaya kemanusiaan. Terdapat doktor yang meninggalkan keselamatan klinik untuk membawa ubat ke zon perang. Terdapat wartawan yang membawa pen dan kamera untuk merakam sejarah. Dan terdapat sukarelawan muda membawa harapan untuk dunia yang lebih adil. Mereka bukan pahlawan, tetapi orang biasa dengan belas kasihan yang luar biasa di dalam hati mereka. Perjalanan orang Sumud tidaklah mudah. Dari saat mereka meninggalkan pelabuhan, bot kecil itu dipantau dengan teliti. Laut Mediterranean bukan sahaja luas, tetapi juga penuh dengan bahaya. Ombak bergelora, bot peronda tentera laut, dan radar Israel yang mengintai. Di atas gelada, mereka menghabiskan malam yang panjang tanpa tidur. Bunyi ombak yang menghempas mengingatkan mereka bahawa kapal itu boleh dihentikan pada bila-bila masa. Dalam senja yang redup, mata setiap anak kapal berbaur antara kepercayaan dan kebimbangan. Israel yang telah lama mengetatkan pengepungannya di sekitar Gaza melihat setiap kapal bantuan sebagai ancaman kepada keselamatan negara. Di laut, anak kapal Sumud tahu bahawa mereka bukan sahaja membawa barangan, tetapi juga cabaran kepada sistem kawalan yang keras. Sebarang isyarat aneh pada radar membuatkan mereka gementar. Sebarang bunyi enjin yang jauh membuatkan hati mereka sakit. Tetapi tiada siapa yang berpatah balik kerana mereka tahu bahawa kehidupan masih di hadapan. Ada kalanya, laut bergelora dan kapal bergoyang dengan kuat. Doktor kapal itu terpaksa memastikan keselamatan kargo sambil merawat anak kapal mereka yang mabuk laut dan keletihan. Para artis yang biasa membuat persembahan di atas pentas menyanyi dengan lembut untuk menggalakkan semua orang, mengubah dek menjadi pentas harapan yang mudah. Wartawan mencatat setiap butiran, supaya jika mereka tidak kembali, dunia akan tahu apa yang telah mereka lalui. Perjalanan itu adalah ujian iman, kemahuan, dan kemanusiaan. Setiap saat berhampiran Gaza bermakna risiko dihentikan semakin dekat. Dan apabila bayang-bayang bot peronda Israel muncul di kaki langit, semua mata memerhati, menahan nafas. Pada ketika itu, kapal Sumud menjadi simbol. Kapal kecil yang rapuh di lautan, tetapi membawa berat seluruh bangsa dan hati nurani seseorang. Detik penangkapan, ketika Sumud berada tidak jauh dari Gaza, langit yang biasanya sunyi tiba-tiba dipenuhi dengan bot peronda Israel. Deruan enjin merobek malam, lampu depan yang terang membuatkan suasana digeladak tegang dan menyesakkan. Para sukarelawan memegang tangan erat, cuba untuk bertenang, tetapi ketakutan masih jelas di mata mereka. Saat yang paling mereka takuti telah tiba. Arahan dingin datang dari pembesar suara untuk menghentikan kapal. Tiada seorang pun di Sumud dapat melawan. Mereka tidak mempunyai senjata, hanya bekalan bantuan dan belas kasihan. Hanya dalam beberapa menit, askar Israel menyerbu dek. Senapang mengacu terus ke arah sukarelawan. Suasana terasa berat, hanya bunyi ombak yang berbaur laungan pesanan. Kesemua 23 aktivis Malaysia telah digari, dibawa ke kapal tentera Israel dengan muka bingung dan tertekan. Sementara itu, di tanah air di Malaysia, berita mengenai penahanan itu tersebar seperti api. Negara dicengkam oleh ketegangan. Keluarga sukarelawan terkejut dan menangis apabila melihat orang tersayang digari di televisyen antarabangsa. Rakyat Malaysia menonton setiap buletin berita, setiap kemas kini dengan berat hati. Mereka mendoakan keselamatan mereka di gereja, masjid, surau, dan juga sekolah. Media antarabangsa segera bertindak balas. Agensi berita utama membawa berita muka depan, menggambarkan peristiwa itu sebagai kejutan kemanusiaan. Media sosial heboh, berjuta-juta siaran dengan hashtag #ChanterFreeSumud, Andrew Contributors Save the Volunteers, #Solidarity Palestine dikongsi secara berterusan.
imej 23 sukarelawan Malaysia itu menjadi simbol ketidakadilan, merebak dari Kuala Lumpur ke Ankara, dari Jakarta ke New York. Tekanan antarabangsa semakin meningkat untuk Israel untuk segera membebaskan orang-orang yang tidak bersalah ini dalam misi kemanusiaan. Detik penahanan dengan ketegangan, kebimbangan dan kemarahan terpahat dalam minda rakyat Malaysia. Ia bukan sekadar cerita tentang perjalanan kereta api, tetapi peringatan bahawa perjuangan untuk kemanusiaan sentiasa datang pada harga yang tinggi dan kesunyian dunia boleh bermakna kehilangan nyawa. Reaksi domestik dan antarabangsa, sebaik berita penahanan itu tersebar, kerajaan Malaysia segera bertindak balas dengan keras. Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara peribadi bersuara, menegaskan bahawa ini adalah pencabulan hak asasi manusia secara terang-terangan, bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Dalam sidang media, beliau bukan sahaja menyatakan kemarahannya, tetapi juga menekankan bahawa Malaysia akan menggunakan semua kemungkinan saluran diplomatik untuk melindungi 23 rakyatnya. Kementerian Luar Malaysia segera memanggil Duta Israel ke negara ketiga dan menghantar nota bantahan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Majlis Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Suasana di negara itu mendidih. Rakyat Malaysia dari bandar-bandar besar hingga ke luar bandar turun ke jalan untuk memprotes secara aman, membawa bendera Malaysia dan Palestin, melaungkan slogan menuntut Israel membebaskan sukarelawan. Masjid, surau dan gereja mengadakan sembahyang beramai-ramai. Imej ribuan orang berlutut, tangan diangkat, mulut berbisik, "Ya Allah, lindungi mereka," menjadi simbol perpaduan yang penuh emosi. Bukan sahaja di Malaysia, masyarakat Islam antarabangsa turut bersuara secara serentak. Di Turki, Indonesia, Qatar, Pakistan, beribu-ribu orang turun ke jalan raya, memegang sepanduk menyokong sumud, memuji sukarelawan Malaysia sebagai wira kemanusiaan. Pertubuhan hak asasi manusia antarabangsa seperti Amnesty International dan Human Rights Watch terus mengeluarkan kenyataan menyebut ini satu pencabulan hak asasi manusia dan maruah manusia yang serius. Tekanan diplomatik meningkat. Imej 23 aktivis dengan tangan terikat, muka kuyu sering muncul di media antarabangsa, menyebabkan gelombang kemarahan global. Agensi berita dari Al Jazeera, CNN, BBC, hingga Reuters semuanya melaporkan kejadian itu, menjadikannya pusat pendapat umum. Dengan setiap jam berlalu, Israel menghadapi kritikan yang semakin keras daripada masyarakat antarabangsa. Dalam konteks ini, Malaysia tidak bersendirian. Negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC, secara serentak menghantar nota diplomatik bantahan, menuntut Israel segera membebaskan aktivis Malaysia. Tekanan dari jalanan, dari diplomasi, dari media, telah datang seperti gelombang memaksa Israel untuk mempertimbangkan semula. Dan perpaduan itulah perjuangan berterusan berjuta-juta suara di seluruh dunia yang telah menjadi kuasa yang memaksa kuasa serantau ini untuk berundur ke hadapan keadilan. Pengumuman penyelamat. Saat yang ditunggu-tunggu oleh seluruh negara akhirnya tiba. Dalam sidang media tergempar yang disiarkan secara langsung, Perdana Menteri Anwar Ibrahim tampil dengan muka bengis tetapi bermata cerah. Dia lantang mengisytiharkan, "Alhamdulillah, 23 aktivis kemanusiaan Malaysia yang ditahan oleh pihak berkuasa Israel telah dibebaskan dengan selamat. Mereka akan kembali ke tanah air mereka tidak lama lagi." Kata-kata ini bagaikan guruh yang membelah malam yang gelap, membawa sinar harapan dan kebanggaan kepada semua orang. Serta-merta, media sosial Malaysia meletup dengan ucapan tahniah, baris status sebak dan kegembiraan. Di kafe, pejabat, bilik darjah, orang ramai berpelukan antara satu sama lain, menjerit, "Terima kasih," seolah-olah orang yang mereka sayangi baru sahaja terlepas dari bencana.
Ketika pesawat yang membawa 23 sukarelawan itu mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, suasana di ruang menunggu adalah meletup. Ratusan saudara mara, sahabat handai dan ribuan berkumpul, mengibarkan bendera Malaysia dan Palestin sambil melaungkan Allahu Akbar dan Merdeka. Langkah pertama aktivis di landasan disambut dengan sorakan, tepukan, dan juga esakan. Imej-imej pertemuan semula itu suci. Seorang ibu yang memegang anaknya, tangannya menggigil, tidak mahu melepaskannya. Seorang istri menangis dalam pelukan suaminya. Kanak-kanak bersorak gembira apabila ibu bapa mereka selamat kembali. Tiada siapa yang dapat menahan air mata mereka. Mereka adalah air mata kegembiraan, kelegaan, dan kesyukuran. Di bawah cahaya terang akhbar, para sukarelawan masih kurus kering dari hari-hari mereka dalam kurungan, tersenyum dalam pelukan rakan senegara mereka. Seorang doktor mengangkat bendera Malaysia, suaranya tersekat-sekat tetapi tegas. Kami bangga menjadi rakyat Malaysia. Terima kasih atas doa yang berterusan. Malam itu Kuala Lumpur terang benderang seperti hari raya. Orang ramai berpusu-pusu ke jalan raya. Kenderaan membunyikan hon dengan kuat. Bendera berkibar di merata tempat. Seluruh negara meledak dalam kegembiraan kemenangan. Bukan kemenangan senjata dan peluru, tetapi kemenangan perpaduan, kemanusiaan, dan cinta untuk tanah air. Kepentingan dan kesan. Pembebasan 23 aktivis Malaysia bukan sahaja berita baik, tetapi juga mempunyai kepentingan yang mendalam untuk negara dan masyarakat antarabangsa. Pertama, ia jelas mengesahkan kekuatan diplomasi kemanusiaan Malaysia. Di bawah kepimpinan teguh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Kementerian Luar, Malaysia telah menunjukkan bahawa walaupun ia bukan kuasa tentera, dengan suara diplomatik yang kuat dan konsensus rakyatnya, negara ini boleh memberi tekanan dan memaksa kuasa besar untuk mendengar. Ini adalah kemenangan kecerdasan dan akal, bukan senjata dan peluru. Kedua, saat para sukarelawan turun dari pesawat, menyambut tangan keluarga dan rakan senegara mereka, dengan ketara mengukuhkan semangat perpaduan negara. Rakyat Malaysia dari semua lapisan masyarakat, petani, pekerja, cendekiawan, artis, semuanya merasakan bahawa mereka mempunyai bahagian dalam kemenangan ini. Mereka percaya bahawa kerajaan tidak akan meninggalkan rakyatnya di mana-mana, bahawa suara bersatu negara tidak akan diabaikan. Kepercayaan itu merebak seperti api yang hangat, menambahkan kekuatan kepada perpaduan nasional yang sangat diperlukan dalam dunia yang berpecah belah. Peristiwa ini bukan sahaja memberi impak dalam negara, tetapi juga di luar sempadan. Kisah Sumut telah menjadi sumber inspirasi kepada banyak gerakan kemanusiaan antarabangsa. Dari Timur Tengah ke Afrika, dari Asia ke Eropah, imej rakyat biasa yang sanggup berkorban demi keadilan telah menanamkan dalam masyarakat antarabangsa kepercayaan bahawa cinta masih mempunyai nilai. Melalui ini, Malaysia dilihat sebagai perintis dalam menghubungkan dan melindungi kemanusiaan global, meningkatkan imejnya di arena antarabangsa. Media antarabangsa menyebut ini sebagai simbol kemenangan manusia terhadap keganasan. Pujian itu bukan sahaja untuk kerajaan Malaysia, tetapi juga untuk rakyat Malaysia yang berdoa, membantah, bersuara, dan berjuang dengan teguh untuk keadilan. Sejak itu, Malaysia digambarkan sebagai sebuah negara kecil dari segi saiz, tetapi kaya dengan kekuatan rohani, mampu memberi inspirasi dan menerajui pendapat dunia. Peristiwa ini juga sebagai peringatan bahawa dalam era globalisasi, kebenaran dan keadilan boleh bergema di mana-mana. Sebuah negara kecil masih boleh menjadi suara yang kuat, asalkan ia berani mempertahankan apa yang betul. Dan 23 aktivis Malaysia, melalui pengalaman mereka sendiri, telah menjadi saksi hidup kuasa itu. Kuasa yang datang bukan dari senjata tetapi dari hati. Kemenangan diplomatik dan kemanusiaan ini sangat bergema
di hati setiap rakyat Malaysia, tetapi ia juga menimbulkan persoalan besar untuk masa depan. Adakah operasi kemanusiaan ke arah Gaza akan terus berdepan dengan bahaya yang tidak dapat dibayangkan seperti yang dialami Sumud? Atau adakah dunia akan mencari jalan untuk memastikan keselamatan mereka yang menjalankan misi cinta mereka? Dan lebih daripada itu, adakah acara ini mempunyai kuasa untuk membuka pintu kepada dialog kemanusiaan antara pihak yang terlibat, di mana keadilan dan maruah manusia diletakkan di atas konflik dan kepentingan politik? Jawapannya tetap terbuka. Namun dalam keheningan malam Kuala Lumpur, kita mendengar laungan bergema dari masjid-masjid kecil, melihat lilin berkelip-kelip di dataran, dan melihat bendera Malaysia berkibar megah di tiup angin. Dalam keramaian itu, seorang ibu memeluk anaknya erat-erat dalam pelukannya, air mata di matanya tetapi tersenyum cerah. Senyuman itu, sederhana namun murni, adalah simbol harapan bahawa tidak kira betapa berduri jalan di hadapan, cinta manusia akan tetap mencari jalan untuk menerangi kegelapan.